Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Okey, selamat bertemu kembali pada anak-anak pada sesi kelas tasawuf Islam tingkatan 4 KSSN. Okey. Alhamdulillah, kali ini kita teruskan kepada tasawuf kita, tajuk sabda kita dengan masih lagi dalam tema Islam sebagai adin, tajuk yang keempat atau pelajaran keempat, akhlak menurut Islam. Pertama, sebelum kita mulakan apa-apa, lebih baiklah kita memahami dulu apa maksud akhlak menurut Islam ataupun akhlak itu sendiri. Okay, akhlak ialah apa dia akhlak tu anak-anak? Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong sesuatu perbuatan dan perlakuan tanpa memerlukan pertimbangan yang mendalam. Maknanya dia automatik ada dalam diri kita. Benda ini kita akan akhlak ni maksudnya benda tu akan ada dalam diri kita. Tingkah laku kita, perbuatan kita memang tertanam dalam diri kita. Dan kalau dia sebut akhlak je, makna benda tu yang boleh mendorong kita melakukan perbuatan, boleh menjadi sinergi kepada perbuatan kita atau perlakuan kita tanpa pertimbangan yang mendalam lah. Dia akan terus keluar, terus terhasil. Okey. Seterusnya kita lihat dulu. Pertama kita kena lihat ciri-ciri akhlak. Apakah ciri-ciri akhlak sebagaimana dalam Islam? Islam tu agama yang syumul, agama yang lengkap. Dia telah gariskan kepada kita apakah bentuk perbuatan tingkah laku akhlak yang baik ini. Pertama, mesti bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Khuluqu, kata Aisyah, bagaimana ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah khuluqu fil Quran. Akhlak Rasulullah sebagaimana dia dalam Al-Quran. Dan juga apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, aku diutuskan untuk kesempurnaan akhlak yang mulia. Okay, berlandaskan yang kedua, berlandaskan fitrah kejadian manusia. Okey, fitrah kejadian manusia, tidak ada manusia semua hendak kepada kebaikan, automatik nak yang baik. Maknanya kalau kita berlaku, bertingkah laku adalah akhlak yang baik, mana itu sepatutnya pada manusia. Sepatutnya demikianlah. Okey. Yang ketiga, meliputi semua aspek kehidupan. Apa saja kita buat mesti berdasarkan akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik dalam Islam lah. Islam hajar kepada kita tentang akhlak yang baik. Okey, apa saja aspek kehidupan kita akan nampak di sana ada akhlak yang sesuai, iaitu akhlak Islam. Yang keempat, tetap dan tidak berubah sepanjang zaman. Akhlak relevannya akhlak menurut Islam ini, dia sesuai diamalkan bila-bila masa, walaupun dunia sekarang satu ketika nanti kita lihat tidak ada lagi kereta berjalan di atas tanah atau di atas jalan, tapi terbang. Tapi walau macam mana maju sekalipun manusia, tetapi akhlak masih sesuai. Akhlak yang baik, akhlak menurut Islam itu tetap sesuai diamalkan. Sebab itu Islam tu adalah syumul. Akhlak Islam tu syumul. Okey, sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Tabrani, sebaik-baik manusia ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Maknanya relevan. Orang siapa saja berakhlak baik, dialah yang terbaik. Okey. Seterusnya, akhlak mahmudah. Bila kita sebut tentang akhlak, automatik kita akan terfikir akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Lawan dia nanti ialah akhlak mazmumah. Kita akan jumpa nanti akhlak ni. Kita lihat dulu apa dia akhlak mahmudah sebelum kita bincang akhlak lawan dia, akhlak mazmumah. Ya, akhlak mahmudah ialah maksudnya ialah akhlak yang terpuji. Yang mana bagaimana yang dikatakan terpuji? Sebab dia bersumberkan, dia berdasarkan, dia berdalilkan kepada wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dibawa Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan adalah pada Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Mana akhlak perbuatan Nabi adalah yang terbaik sebagaimana yang diwahyukan oleh Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Okey. Contoh akhlak mahmudah, redha, bersyukur, amanah, menghormati orang lain, menjaga kebersihan. Itu semua di antaranya contoh. Banyak lagi contoh-contoh lain kita akan jumpa nanti kemudian. Okey.
Cara macam mana kita nak tingkatkan akhlak mahmudah, akhlak terpuji? Pertama dari segi lahiriah, yang kedua dari segi batiniah. Lahiriah, aspek kependidikan, pergaulan, kebebasan, itu macam mana kita nak tingkatkan. Segi batiniah, kita kena jaga diri kita, muhasabah diri kita, muqarabah kita dengan takarrub kita dengan Allah. Dan seterusnya kita mujahadah, jika sentiasa mengusaha nak membentukkan diri, dan juga lain-lain perkara lah. Itu boleh baca nanti insya-Allah. Okey. Rasulullah SAW diutuskan pada manusia untuk menyempurnakan akhlak baik. Kita dah tahu, kita jelas bahawa sebagaimana saya katakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalna innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ni, kata Nabi, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik, maknanya akhlak yang mulia. Jadi jelas itu adalah merupakan bahawasanya akhlak mahmudah itu memang dituntut, wajib kita berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Okey, lawan dia dipanggil akhlak. Akhlak yang dilawan kepada mahmudah ialah akhlak akhlak apa nama? Akhlak lawan pada mahmudah, lawan mazmumah. Sebut pun sedap bunyi dah. Kalau mahmudah, mahmudah. Kalau mazmumah, mazmumah. Nampak kasar ni. Itu menunjukkan bahawa akhlak yang buruk lah. Akhlak yang buruk. Okey, apa dia akhlak? Maksud akhlak mazmumah, akhlak yang terkeji, yang dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sumbernya. Kita nak tahu akhlak tu baik ke tidak, mesti bersumberkan dengan ni. Kalau Al-Quran kata tercela, maka tercelalah. Kata hadis Nabi kata tercela, tercelalah dia. Itu jelas. Masa kalaunya benda itu tidak boleh diamalkan. Okey. Bila sebut keji ni kita tahu belaka lah. Benda tak boleh lah. Benda tak boleh. Okey, contoh akhlak mazmumah yang dilarang: putus asa, kufur Allah, kufur pada Allah. Kufur ada dua: kufur hakikat, kufur nikmat. Okey, memandang hina orang lain pandang lekeh pada orang. Jangan. Khianat, perbuatan khianat. Orang kata khianat ni, khianat ni maksudnya berlaku perkara yang tak baik, melakukan perkara yang tak baik. Kalau mungkin nyanyi dan sebagainya lah. Pengotor, tidak bersih. Sedangkan Islam itu Nabi kata an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Dan membazir, perbuatan membazir adalah akhwanus syayatin. Innal mubazzirina kana ikhwanus syayatin. Membazir itu adalah saudara kepada syaitan. Okey, sikit lagi. Kita juga kena tahu, bila sebut akhlak mahmudah, bermakna kita akan melakukan proses penyucian jiwa kita. Okey, kita akan terangkan nanti, kita sambung selepas ini insya-Allah.